Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyentuh beberapa perkara pada malam hari ini berkenaan dengan yang berkaitan dengan ibadat puasa. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa ibadat puasa ini merupakan satu perintah daripada Allah Ta'ala yang telah diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan kata lain, supaya kita ini terselamat dari kemurkaan Allah Ta'ala. Perkara ini harus kita faham bahawa ini merupakan perintah Allah Ta'ala untuk kita berpuasa. Dan dalam keadaan-keadaan tertentu Allah Ta'ala juga memerintahkan supaya kita jangan berpuasa. Ini yang ingin saya kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada malam hari ini, supaya kita tidak mengundang kemurkaan Allah Ta'ala, sama ada kita berpuasa ataupun sama ada kita tidak berpuasa. Dua-dua perkara ini kalau kita salah melakukannya, maka kita akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Seperti mana saya katakan tadi, bahawa ibadat puasa ini merupakan perintah daripada Allah Ta'ala. Namun begitu, dalam keadaan-keadaan tertentu Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang kita berpuasa. Nah, apa keadaan yang tertentu yang saya maksudkan itu? Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ayat sebelum itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Kemudian ayat selepas itu ayyam ma'dudat, yakni beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan bahawa barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan ataupun seorang musafir, maka penuhilah puasa kamu yang kamu tinggalkan selama kamu sakit ataupun selama kamu dalam keadaan musafir di hari-hari yang lain. Ini juga merupakan perintah Allah Ta'ala yang kadang-kadang orang-orang tidak mengambil peduli. Dalam keadaan yang sakit pun dia tetap memaksakan dirinya untuk berpuasa. Sedangkan itu Allah Ta'ala telah memberikan kelonggaran. Allah Ta'ala telah memberikan rukhsat kepada orang-orang seperti itu. Orang yang sakit ataupun orang-orang yang bermusafir, maka dia boleh meninggalkan puasanya selama dia sakit ataupun selama dia bermusafir.
Namun begitu, dia hendaklah menyempurnakan bilangan hari-hari puasa yang telah ditinggalkan itu di hari yang lain. Ini juga merupakan perintah Allah. Jadi jangan kita melanggar perintah Allah Ta'ala. Perintah untuk kita melaksanakan ibadat puasa juga adalah daripada Allah Ta'ala. Perintah untuk kita jangan berpuasa ketika kita dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan yang sakit, itu juga adalah perintah daripada Allah Ta'ala yang harus kita taati. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun. Ayat yang sebelum itu, di mana Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita bahawa telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas kaum sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Takwa ini ada bermacam-macam pengertian, dan salah satu di antaranya adalah supaya kita terselamat. Dan terselamat daripada apa? Terselamat daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Kalau kita tidak mentaati perintah Allah Ta'ala dalam kita melaksanakan ibadat puasa ini, maka bukan rahmat dan kasih sayang dan maghfirah yang akan kita perolehi, tetapi kemurkaan Allah Ta'ala yang akan kita dapatkan apabila kita tidak mentaati perintah Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara ini harus kita perhatikan. Jangan kita memaksakan diri kita apabila kita sakit ataupun apabila kita dalam keadaan bermusafir. Jangan pernah kita melanggar perintah Allah Ta'ala ini, di mana Allah Ta'ala telah memberikan rukhsat kepada kita, tidak memberikan hadiah kepada kita, tetapi kita menolaknya dengan mengatakan tidak. Sekarang ini banyak kemudahan-kemudahan. Kita dari Kuala Lumpur, kita boleh pergi ke Sabah 2 jam saja, kita boleh tahan. Tapi dalam 2 jam itu kita tidak tahu apa boleh berlaku kalau kita paksakan diri kita untuk berpuasa juga. Kemudian ada orang-orang yang sakit diabetes, dia mengatakan dia tak apa, 3 kali makan 3 kali obat yang seharusnya dimakan 1 hari, dia boleh kurangkan pada 2 kali 1 hari. Padahal itu akan memudaratkan, dan mungkin dia untuk selama-lamanya tidak akan sembuh, dan mungkin selama-lamanya dia tidak akan dapat berpuasa kalau dia tetap berpuasa dalam keadaan dia sakit. Tetapi kalau dalam keadaan sakit itu dia tidak berpuasa, dan setelah dia sembuh, dia boleh berpuasa untuk hari-hari yang lain. Tapi kalau sekiranya waktu dia sakit itu dia tetap berpuasa, kemudian dia mendapatkan satu penyakit yang berkekalan disebabkan dia tetap berpuasa pada hari itu, dia terlepas kurnia yang Allah Ta'ala berikan itu di masa-masa yang akan datang nanti. Jadi ini satu perkara yang harus kita perhatikan. Puasa boleh mengundang maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila kita melaksanakannya dengan penuh keitaatan, dan puasa juga boleh mengundang kemurkaan Allah Ta'ala apabila kita melakukannya dengan melawan perintah Allah Ta'ala. Jadi ini satu perkara yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita tergolong di dalam golongan orang-orang yang rugi di dalam kehidupannya. Walaupun kita berpuasa, tetapi kita bukan mendapat pahala, tapi kita mendapat kemurkaan dan kerugian di dalam kehidupan kita. Dan banyak perkara-perkara lain yang Rasulullah SAW beritahukan kepada kita semua. Kalau apabila kita berpuasa, seseorang yang berpuasa tetapi dalam keadaan berpuasa juga dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan bohongnya, maka Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala tidak memerlukan lapar dan dahaga. Jadi lapar dan dahaga yang dilakukan sepanjang dia puasa itu akan menjadi sia-sia, rugi saja, kerana dia tidak meninggalkan qaula surah, iaitu perkataan-perkataan dusta. Jadi seperti yang saya katakan tadi, puasa boleh mengundang maghfirah Allah Ta'ala. Puasa juga apabila kita melakukannya dengan melawan perintah Allah Ta'ala dan tidak meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala, maka ianya akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala dan kerugian bagi orang-orang yang berpuasa itu. Jadi perkara ini harus kita perhatikan. Jangan sampai seperti mana saya katakan tadi, kita menjadi orang-orang yang tergolong di dalam golongan orang-orang yang rugi walaupun dia berpuasa, kerana dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan bohongnya sepanjang dia melaksanakan ibadat puasa. Dan ada lagi jenis orang yang Rasulullah SAW memberitahukan bahawa
dia tergolong di dalam golongan orang-orang yang rugi. Ada dua jenis manusia yang Rasulullah SAW mengkategorikan orang-orang itu dalam keadaan yang rugi kehidupan itu. Satu adalah di mana seseorang itu mendapatkan kedua ibu bapanya yang telah tua, tetapi dia tidak mengkhidmati kedua orang tuanya. Maka orang seperti itu adalah orang yang sangat rugi, sangat malang kehidupannya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang Allah Ta'ala panjangkan umurnya sampai ke akhir Ramadan, tetapi dia membiarkan hari-hari Ramadannya berlalu begitu saja tanpa dia mengerjakan ibadat puasa. Ini orang yang sangat rugi di sisi Allah Ta'ala. Dan Rasulullah SAW bersabda bahawa orang ini sangatlah malang nasibnya. Dia dikurniakan umur yang panjang, di bulan puasa dikurniakan kesihatan yang baik, tetapi dia membiarkan bulan Ramadan ini berlalu sehingga habis bulan Ramadan, tapi dia tidak pernah berpuasa di dalam bulan suci Ramadan itu. Maka orang seperti itu adalah tergolong di dalam golongan orang-orang yang dalam bahasa Urdu dia dikatakan badkismat. Orang-orang yang sangat bernasib malang kerana dikurniakan umur yang panjang, kesihatan yang baik, tetapi tetap juga dia tidak mengerjakan ibadat puasa. Jadi orang seperti ini adalah merupakan orang-orang yang jatuh di dalam kategori orang-orang yang rugi. Tadi berkenaan dengan orang-orang yang tak mau berpuasa. Sekarang ini pula berkenaan dengan orang-orang yang berpuasa, Bang Sadi. Orang-orang yang berpuasa, dia sentiasa menunggu waktu berbuka puasa. Menunggu berbuka puasa, tetapi tidak mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Kerana Rasulullah SAW bersabda bahawa di waktu berbuka puasa adalah merupakan waktu mustajabnya doa, waktu dikabulkannya doa. Memanglah kita berdoa doa buka puasa tu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita doa juga tu, tapi itu doa nak baca dah nak buka puasa. Tapi selama kita menunggu waktu untuk berbuka puasa, mungkin ada 10-20 minit ke, kita isi masa kita itu dengan doa. Kerana waktu itu merupakan dikabulkannya doa-doa kita. Waktu itu merupakan dikabulkannya doa-doa kita. Sebab itulah di dalam jemaah ini kita tidak menggalakkan untuk kita mengadakan berbuka puasa beramai-ramai. Kalau sebelum ini memang kita dilakukan, tapi kita tidak meneruskannya lagi. Kerana apa? Kerana inilah, apabila kita dah duduk sama-sama ramai-ramai nak tunggu buka puasa tu, padahal waktu kita menunggu itu Pak Nasir, Rasulullah bersabda waktu itulah merupakan waktunya mustajabnya doa, waktu yang dikabulkannya doa kita. Tetapi apabila kita dah mengadakan buka puasa beramai-ramai, waktu itu kita tahu kita dah lama tak jumpa CA ataupun CP saudara kita. Kita akan mula bertanya khabar, mula berborak, tak tahu yang tahap apa yang kita borakkan, yang tidak ada kaitannya dengan ibadat puasa, yang tidak ada kaitannya dengan doa. Jadi ini tidak seharusnya kita lakukan. Sebaliknya, dalam keadaan itu kita menunggu waktu kita berbuka puasa, hendaklah kita meningkatkan doa kita. Kerana waktu itulah merupakan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu lagi perkara yang sangat penting yang selalu dilalaikan oleh kita semua, orang-orang yang melakukan ibadat puasa ataupun orang-orang yang mengerjakan puasa, bahawa seperti mana Rasulullah SAW bersabda memberitahukan kepada kita semua bahawa bersahurlah kamu, iaitu makan sahur. Kerana di dalam makan sahur itu ada berkat, terdapat banyak berkat. Kita bayangkan ni, kita lihat sendiri bahawa apabila kita nak sahur tu kita akan makan, kita akan bangun lebih awal. Tetapi kita sibuk makan saja. Memang Rasulullah SAW kata makan sahur lah, kerana dalam tu ada berkat. Tetapi kalau kita lihat kehidupan para wali-wali Allah, para sahabat-sahabat Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling besar sekali adalah contoh Rasulullah SAW kepada kita semua, bahawa
beliau bangun lebih awal untuk makan sahur, dan beliau mendirikan solat tahajud. Ini yang kadang-kadang kita tak perhatikan. Kita lebih sibuk untuk makan sahur saja, tetapi kita tak memperhatikan solat tahajud kita. Biarpun 2 rakaat, tetapi kita tetap mendirikan solat tahajud. Kerana sebab itulah Rasulullah SAW bersabda bahawa makan sahur itu ada berkatnya. Berkatnya apa? Bukan sekadar kita dapat makan saja, malah kita dapat mengerjakan ibadat ataupun solat tahajud kita. Jadi ini perkara-perkara yang jangan, apabila kita tidak melakukannya, kita akan tergolong di dalam golongan orang-orang yang rugi. Kita dah bangun pagi, bangun awal, tetapi kita tidak mengisi masa kita itu dengan mengerjakan solat tahajud. Biarpun solat tahajud itu kita laksanakan 2 rakaat, tetapi kita tetap melaksanakannya untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tahu bahawa Al-Quran merupakan kitab suci, kitab syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah, saya yakin di antara kita semua banyak yang boleh membaca Al-Quran. Tetapi kita akan tergolong di dalam golongan orang-orang yang rugi apabila kita dalam keadaan boleh membaca Al-Quran sendiri, tetapi kita tidak mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Kita tidak membaca Al-Quran. Kita biarkan masa bulan Ramadan kita itu atau hari-hari puasa kita itu berlalu begitu saja tanpa kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, tanpa kita melawatkan ayat suci Al-Quran. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang dah boleh membaca sendiri Al-Quran, perbanyakkan bacaan ayat suci Al-Quran sepanjang bulan Ramadan ini. Kepada mereka yang masih lagi belum lancar pembacaannya, berusahalah. Jangan merasa malu, dan jangan malas untuk membaca Al-Quran. Walaupun sedikit pada orang yang belum lancar, walaupun sedikit, tetapi isilah masa-masa kita itu, hari-hari puasa kita itu dengan melawatkan ayat suci Al-Quran, dengan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Maka insya-Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita dalam keadaan yang boleh membaca Al-Quran, lancar membaca Al-Quran, tetapi kita tetap tidak mahu membuka Al-Quran, mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, apalagi untuk membacanya, maka kita akan tergolong di dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beberapa perkara yang buat masa ini saya boleh kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, supaya kita tahu kita jangan sampai menjadi orang-orang yang rugi walaupun kita berpuasa. Tetapi kita jadikanlah puasa kita itu penuh berkat, penuh yang dapat menarik kasih sayang dan rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Kita bangun awal, kerjakan solat tahajud, kita boleh membaca Al-Quran, kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, melawatkan ayat suci Al-Quran, dan kalau boleh kita berusaha untuk menghabiskan 30 juz sepanjang bulan Ramadan ini. Kalau boleh lebih daripada itu, alhamdulillah. Kalau kita boleh dah 30 juz kita dah habis, kita ulang lagi sekali dan kita dapat habiskan lagi, itu merupakan satu punya yang sangat besar daripada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita isilah masa kita ini sepanjang bulan Ramadan ini dengan memperbanyakkan dan meningkatkan ibadat-ibadat kita, dan kita lakukan hanya semata-mata untuk meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sambil itu kita berdoa semoga Allah Ta'ala menerima amalan ibadat puasa kita dan ibadat-ibadat lain di sepanjang bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan demikian bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.